Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Usrah Ilmuwan. Biasa pada malam ini, pada malam Ahad pada jam 9.15 malam. Jadi sebelum kita mulakan usrah kita pada malam ini, kita mulakan, kita buka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua yang menonton. Jadi pada malam ini kita akan membicarakan atau kita akan mendengar pengisian yang berkait rapat dengan sesuatu sambutan yang bakal kita sambut pada minggu hadapan, iaitu Hari Raya Aidiladha. Tapi kita membawa satu kupasan lah dengan tajuk Sains Korban, Ibadah Kuno yang Dikeliru'i. Jadi bila kita bercakap tentang ibadah korban ni memang tak asing lagi lah dengan kisah sirah Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi mungkin Prof Kamarul hari ini akan membincangkan, memberi pengisiannya berkaitan dengan sains dan korban inilah mungkin ibadah kuno yang kita rakyat marhin kita kata orang-orang kita ni keliru, mungkin Prof akan kongsikan selepas ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Datuk Profesor Kamarul Azizi untuk berkongsi tentang pengisian pada malam ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih Sazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini, dan tajuk yang saya akan bincangkan pada malam ini ialah Sains Korban, Ibadah Kuno yang Dikeliru'i. Jadi dia memang susah sikit lah yang ujung tu. Dari segi bahasa Inggerisnya, Science of Sacrification, a Confused Ancient Ritual. Ya. Apa yang confused-nya, apa yang dikelirugi itu yang saya akan tumpukan, dan sambil itu saya akan cuba menerangkan supaya kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan korban itu, ya, korban itu. Kerana korban ni sebenarnya dilakukan oleh semua orang, ya, di seluruh dunia, dan bukan saja pada kita tetapi oleh semua orang, termasuklah orang Islam ke bukan Islam pun melakukannya. Cuma kita ni oleh kerana kita orang Islam, kita ingatkan hanya kita yang lakukan. Jadi itu pun lagi satulah, kita dah keliru, tak sedar bahawa orang lain pun duk buat juga. Jadi perlu kita faham bahawa orang lain pun buat juga, bukan kita. Itu sudut keliru yang orang kata tak meja lah, ya, kerana kita lalai dengan kita syok sama kita saja. Kita lupa bahawa masyarakat dunia ini adalah lebih besar, ya, daripada diri kita. So itu dia apa yang saya akan bincangkan, ya, pada kali ini. Saya harap akan memberikan penjelasan yang baiklah hopefully di atas tajuk ini. Okey. Beberapa hari lagi sebenarnya yang Sazwani telah sebutkan, ya, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha, ya, Aidiladha, ya, apa yang dikenali sebagai Hari Raya Haji, ya, ataupun Hari Raya Korban, ya. Jadi dalam lembaran kita umat Muslim, ya, seluruh dunia, ya, akan menyambutkan, ya, kerana hanya ada 2 hari raya saja kita untuk orang Islam ni, iaitu Hari Raya Aidiladha dan juga Hari Raya Aidilfitri, ya, iaitu selepas berpuasa, ya, selama 30 hari. Tetapi yang ini berkait dengan haji dan juga berkait dengan korban. Jadi itu satu hari yang menggembirakan lah. Cuma Saudi Arabia dia pilih hari Sabtu, kita pilih hari Ahad. Jadi berbeza, ya. Kalau tengok dari segi kedudukan bulan, ya, memang patutnya berbeza lah.
dari segi apa orang kata kedudukan bulan. Dan pada yang sama, sambil kita menyambut Aidul Adha ini di Mekah berkumpul lebih kurang 3 juta walaupun sekarang ni sejak COVID ini mungkin jumlah ini mungkin lebih kurang sedikit lah, lebih kurang 2 juta, tetapi dari segi jumlah orang yang mengikut ataupun yang membuat haji selalunya typically dalam 4 juta. Jadi memang ramailah yang membuat haji ini. Dan ramai juga yang, kerana haji ni yang unik dia, kita kena kumpul duit sendiri. Jadi kita kena kumpul duit sendiri, dan apabila kita berkesanggupan untuk pergi ke Mekah, barulah kita pergi ini pun lagi satu kekeliruan. Ada yang kata kita pinjam kat orang lah, minta orang bagilah. Tetapi kalau kita pergi tengok kepada nas mengenai haji ni, inilah satu-satu ibadat yang diberikan syarat mesti berkemampuan. Jadi maknanya kalau kita tak mampu, kita tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Bila disebut sendiri di sini dari segi kemampuan ialah dari segi keuangan, dia mesti ada keuangan. Dan kita dapati sekarang ni untuk pergi haji dia meningkat daripada tahun ke tahun Semasa saya mula-mula pergi haji, saya ingat dekat 20 tahun yang lalu saya hanya bayar 2,000 je. Tapi sekarang ni RM2,000 sekarang ni saya difahamkan paling minimum 15,000. Jadi keadaan yang agak besar lah. Jadi agak susah jugalah kalau nak pergi menjalankan haji pada ketika ini. Jadi ini gambarlah menunjukkan sedang melakukan tawaf di di Masjidil Haram. Dan kalau tunjuk gambar ni tengok agak sikit orang dia. Yang ini menunjukkan keadaan umrah sebenarnya. Pada musim haji dia pack penuh ramai orang. Kira lah 3 juta ada dekat situ sedang melakukan ibadah tersebut. Dan pada haji ni tujuannya ialah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah kerana ini ada ibadah. Dan kita doakanlah supaya sesiapa yang ataupun sanak saudara kita yang sedang orang kata menuju ke Mekah sekarang ni untuk menjalankan ibadat haji, mendapat haji yang mabrur, iaitu haji yang diterima oleh Allah, dan dengan itu juga nanti akan membawa mereka ke syurga. Dan mengikut ulama tanda-tandanya mudah saja. Bila dia balik nanti, adakah dia masih melakukan perkara-perkara mazmumah, iaitu perkara-perkara keburukan, ataupun dia dah berubah. Memang kita dapati daripada ibu bapa kita dan juga nenek moyang kita, kita dapati mereka selalunya berubah. Mereka menjadi orang baik-baik, jadi orang baik-baik. Kalaulah dulu macam pergi untuk orang lelaki jarang dia pergi masjid, pergi surau, kali ni dia akan mula pergi ke masjid yang surau. Jadi kita nampak perubahan tersebut dan kita yakinlah dengan itu bahawa ibadah mereka telah diterima oleh Allah. Telah diterima oleh Allah. Jadi yang dah pergi sekarang ni kita harap jugalah mereka juga akan mendapat haji yang mabrur. Selain daripada ibadah haji ini juga kita diminta untuk berkorban, untuk berkorban. Jadi ini adalah sunat muakkad, maknanya salah satu sunnah yang dituntut untuk kita buat. Again, dia punya apa orang kata prasyaratnya ialah mesti berkemampuan, mesti berkemampuan. Kerana bila kita nak melakukan korban itu, kita terpaksa mengeluarkan wang, sama ada untuk membeli binatang tersebut ataupun berkongsi binatang tersebut dengan orang lain. Jadi perlukan kewangan. Contoh, kalau kita untuk korbankan lembu ke, ataupun yang paling kecil sekali adalah kambing, kambing. Tapi tak bolehlah korban ayam, tentu tak termasuk dalam senarai yang boleh dikorbankan. Jadi ibadah korban ni pun adalah manifestasi keimanan kita, tanggungjawab kita dan
menunjukkan bahawa kita peka ya dengan keadaan sosial ya. Kerana ada ya dekat luar di sana orang yang tak makan daging dan tak makan sama ada daging lembu ke, daging kerbau ke, ataupun daging kambing ke, bukan kerana mereka tak nak makan tetapi kerana mereka tak berkesanggupan ya untuk membeli ya binatang-binatang ni untuk dimakan dagingnya. Jadi bila kita lihat keadaan ini, orang-orang yang berada yang mungkin makan daging ini sama ada setiap minggu ke ataupun setiap hari, mestilah melihat juga ya, kepada taulan dan rakan dia yang tak pernah makan daging ini. Jadi dengan kita berkorban itu adalah satu cara untuk kita berkongsi ya, makanan yang kita makan dengan orang-orang yang tak berkesanggupan ya, untuk membeli daging ini. Jadi ini adalah satu perkara yang memang Rasulullah menggalakkan kita ya, kerana dia menaikkan ya, sifat sosial kita ya, di antara satu sama lain ya, kemanusiaan kita di antara satu sama lain. Jadi contoh korban yang dilakukan dan daging yang diagih-agihkan ya, kepada setiap penduduk ya dalam kawasan tersebut. Jadi dia membentuk dan melahirkan insan-insan masyarakat yang mempunyai empati sosial yang tinggi. Jadi kita hendak ya, orang Islam ni mempunyai sifat-sifat tersebut. Dan ia juga melahirkan struktur masyarakat dalam negara yang saling tolong membantu ya, dan terutama dari segi kemiskinan, yang miskin kita patut bantu dan mengurangkan jurang strata keekonomian dan taraf sosial yang berbeza ya, dan secara tak langsung juga akan menyebabkan timbulnya kasih sayang ya, di antara kita nanti. So itu secara preamble ataupun mengenai korban itu sendiri. Dan sifat empati dan sifat peduli ini akan mampu ya kita dan juga mereka yang mempunyai kebolehan itu merasai denyut penderitaan dan kesusahan orang lain ya. Jadi kita akan dapat membentuk insan yang kamil, yang membangunkan bukan saja perhubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga perhubungan sesama manusia, iaitu hablum minan nas. Jadi kita akan dapat menghubungkan kedua-duanya sekali, iaitu dengan Allah dan juga kepada rakan-rakan ya, ataupun orang yang sekampung dengan kita. Ini dia menumbuhkan satu kecaman hati dan keluasan fikiran dan membangkitkan perasaan saling memerlukan ya, di atas satu sama lain. Sebagai ahli gerakan Islam ya, pengorbanan ini kalau mengikut Hasan Al-Banna itu pemimpin Ikhwanul Muslimun di Egypt mengatakan ianya adalah satu bahagian daripada rukun bai'ah ya, rukun bai'ah. Di mana rukun bai'ah itu ada 10. Yang pertama ialah kefahaman kita, keikhlasan kita, amal iaitu aktiviti yang kita jalankan, jihad, pengorbanan, taat iaitu kepatuhan, keteguhan, tajarrud ataupun kemurnian, ukhuwah dan kepercayaan. So sebagai seorang ahli gerakan ya, kita mesti mempunyai sifat-sifat ini ya, barulah kita fulfill ya, rukun bai'ah dalam gerakan. Dan istiqamah ini menuju kemenangan ya. Dan kita berharap ya Allah akan membantu kita at the end. Dan Allah akan membantu kita kalaulah kita melakukan pengorbanan yang ikhlas ya. Pengorbanan yang ikhlas. Tanpa pengorbanan yang ikhlas Allah tak akan membantu kita. Jadi apa yang dimaksudkan ini, pengorbanan ini bukan sahaja pengorbanan jiwa, tetapi pengorbanan harta, waktu, kehidupan dan segala sesuatu yang boleh meraih tujuan ini. Ya, sebagai contoh, kita ni, usrah ni, patutnya kita allocate lah. Ini adalah time untuk kita usrah, cluster science dan science mampan. Maka kita harus bersama-sama allocate this time untuk mendengar ya, pandangan-pandangan daripada sahabat-sahabat kita. Kalaulah kita tak boleh memberi apa orang kata
ceramah, maka kita menjadi pendengar. Kalau tak boleh jadi pendengar, kita jadi moderator pun boleh. Jadi apa nama, banyak yang kita boleh lakukan. Ini adalah permohonan lah. Kalau kita tak allocate our time, maka masa itu tidak akan ada lah untuk kita. Jadi perjuangan ni dalam kita berjuang sebagai ahli gerakan kita perlu ada pengorbanan ni. Perlu ada. Jadi fikrah kita ni kalaulah tak ada, dia akan menyempitkan dan nanti kita akan dapati susah untuk kita maju ke depan. Pandangan nama Hasan Al-Banna, dia seorang pemimpin gerakan yang terkenal dia daripada Mesir, dia daripada Mesir. So, apa dia korban? Korban ni ada, saya akan summarizekan dahulu dan saya akan cuba explain satu persatu. Korban ini boleh kita korban nyawa, itu adalah yang paling tinggi sekali lah, iaitu kita korban nyawa. Di manakah kita dapat perkara ini ialah apabila kita membaca Al-Quran menceritakan mengenai kaum Nabi Musa alaihissalam. Di mana kaum Nabi Musa alaihissalam ini telah menyembah lembu, dia telah menyembah lembu. Maka hukuman yang Allah turunkan kepada mereka ialah untuk membunuh diri mereka sendiri, iaitu dengan nyawa. Jadi mereka telah melakukan syirik dengan menyembah lain daripada Allah, iaitu lembu. Maka untuk mengatasi ataupun bertaubat terhadap kesalahan tersebut ialah dengan melakukan korban nyawa. Tapi ada lagi satu korban yang amat berbahaya, impak dia amat besar, dan yang ini kita jarang sebut, kita orang Islam jarang sebut. Tetapi dekat luar sana yang bukan beragama Islam, perkara ini memang banyak disebut, dan perkara ini juga yang menyebabkan ramai orang Islam akhirnya decide tak nak jadi orang Islam, iaitu apa yang dikatakan konon. Saya nak sebut kata konon pasal takut nanti Tuhan marah pada saya juga. Iaitu kononnya Nabi Isa alaihissalam telah disalib, dan ianya disalib supaya menebus dosa-dosa manusia di keseluruhannya. Disalib untuk menebus dosa manusia. So ini adalah korban nyawa. Dia katakan Nabi Isa alaihissalam telah melakukannya itu. Jadi astagfirullahalazim lah, kita harap kita orang umat Islam perlu jelas lah ini. Yang ini adalah satu pembohongan yang paling besar di dunia, dan disebut-sebut selalu. Dan yang kedua ialah nyawa dalam peperangan. Dalam peperangan, terutama dalam ketenteraan, kita dapat adanya korban nyawa, dan ada juga dalam peperangan korban nyawa itu menyebabkan orang awam. Dan saya sendiri berpandangan bahawa apabila orang awam terkesan disebabkan oleh pengorbanan nyawa tersebut, saya rasa salah lah. Tetapi nanti ada seorang ulama beritahu tak juga, dalam peperangan it's okay. Nanti saya akan bentangkan supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut. Dan lagi satu ialah korban yang zaman sekarang ni banyak orang buat, iaitu bunuh diri. Dia ingat bahawa dunia ini akan berakhir dengan dia bunuh diri. Mengapa dia bunuh diri? Banyaklah puncanya. On the top of the list ialah kerana cinta. Nombor 2 ialah kerana gagal dalam peperiksaan. Nombor 3 ialah kerana tak dapat kerja. Nanti kita akan lihat satu persatu dan tengok macam mana kita mengatasi masalah ini. Dan mengapa kita katakan membunuh diri ini adalah satu dosa besar. Jadi jangan bunuh diri. Okey, itu nyawa Dan ianya dikonsider sebagai haram.
Selain daripada itu ada yang binatang, ya, binatang. Yang ini yang lebih tertumpu kepada agama kita, ya, agama Islam ialah membunuh binatang sebagai ibadat korban, ya, ibadat korban. Okay. Dan juga korban harta, ya. Korban harta juga adalah termasuk dalam agama kita. Sama ada itu fi sabilillah, iaitu membantu agama Allah, ataupun sebagai sedekah, ya, sebagai sedekah. Jadi korban yang ini ada masalah bagi kita. Jadi kalau kita senaraikan ini, korban itu boleh bagi kepada tiga, sama ada kita korban nyawa, kita korban binatang, ataupun kita korban harta. Untuk korban nyawa, syirik itu adalah apa yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan sekarang kita tak perlu lagi dah. Ya, dari segi taubat tak perlu lagi membunuh diri, ya. Itu tak termasuk dalam taubat, ya. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita ingin melakukan taubat, ya. Sekarang tak perlu dah membunuh diri. Cerita Nabi Isa ini ialah satu cerita pembohongan, dan saya akan tunjukkan nanti mengapa dia bohong. Dan dari peperangan ketenteraan ada, ya, dalam Islam ini menggalakkan, ya, kita membunuh diri kita untuk peperangan, ya. Nanti saya akan sebutkan juga. Tapi apabila dia terkena juga orang awam, macam sebagai contoh, orang tu pakai bom, dan dia, kalau dia dari bom markas tentera yang memang hanya ada tentera, bagi saya sendirilah, personally, saya tak ada masalah itu. Tetapi apabila dia pergi kepada pasar, ya, katakan pada pasar normal pasar, tentera ada seorang dua je pun lah, itu pun kerana dia pun pergi shopping ke, maka matilah semua orang tu, termasuk orang awam. Bagi saya itu tak betul, itu salah. Itu salah dari segi agama. Wallahualam, ya, tapi nanti kita tengok. Dan akhir sekali adalah bunuh diri, ya, untuk nyawa. Bunuh diri juga adalah haram, dan kita tak patut bunuh diri. Kerana pada dasarnya Allah telah tetapkan bila kita hidup, bila kita mati, dan rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah. Bila kita bunuh diri berarti kita cuba nak melawan, ya, apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Dan itu adalah salah, ya, dan haram. Okey. Seterusnya binatang dan harta kita akan bincang seterusnya. Tapi apa yang pentingnya, ya, ini yang kita kena faham, ya, dalam Al-Quran, ya, disebut dalam surah Ali Imran, ya, ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Perhatikan di sini, ya. Kamu tidak akan memperolehi kebajikan, ya. Dia cakap mengenai kebajikan di sini, birra, ya, ataupun itu adalah kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Maknanya tuhibun, ya, maknanya bila kita nak bagi sesuatu, kita naklah bagi yang terbaik, bukan yang bila nak bagi pun kita pejam mata nak bagi. So apakah yang terbaik untuk kita sebenarnya ialah nyawa kita. Our nyawa is the best untuk kita bagi. Lepas itu harta kita. Harta kita pun harta yang terbaik. Bukanlah kata nak bagi baju dah koyak dah, kita pun tak nak pakai lah. Ataupun benda-benda lain yang memang kita tak nak lah, baru kita bagi. Jadi itu semua, kalau kita bagi dia masih tak memperolehi kebajikan, ya, birra yang disebutkan oleh Allah. Ini adalah puncak kepada segala pengorbanan, kebajikan, sedekah adalah ayat ini. Dan kita perlu ingat ayat ini. Kita perlu ingat ayat ini supaya setiap kali kita memberi, ya, berikut ada seorang ulama, ya, dia kata kalau dalam wallet kita, tak kira orang lelaki atau orang perempuan, dalam wallet dia ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, ada duit RM100. Tapi kat Malaysia ni nasib baik lah, maksimum dia RM100. Jadi bila orang kata orang minta sedekah datang, dia pun bagi agak-agaknya dia bagi dah yang RM100 dah.
Saya rasa tak. Dia akan bagi yang paling kecil kali duit dia RM1. Kalau ada 50 sen, dia bagi 50 sen. Kalau ada 20 sen, dia bagi 20 sen. So maknanya dia tak capai lagi ni. Dia tak boleh capai lagi ni, ya. Yang dikatakan terbaik itu. So dia sepatutnya bagi RM100 kalau ada RM100 lah. Kalau ada RM50, tak apalah, bagi je RM50 the maximum. Jadi barulah Allah akan gandakan dia 7 kali dah. Gandakan dia. Ini bagi duit ada ratus-ratus dalam tu, bagi 10 sen. Jadi dah tak betul ya, dah tak betul. Jadi kita kena ingat ya, bila kita bercakap ni korban, sama ada nyawa binatang dan harta ini, ayat ini menjadi dia punya standard piawaian dia. Standard piawaian dia. Jadi kalau kita pegang pada standard ini, insya-Allah Allah akan membantu kita. Okey, korban kerana dosa syirik. Yang ini adalah ketika Nabi Musa AS dan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 54. Akan baca maknanya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat dan maha penyayang." Jadi jelas ke sini ya, ayat ini dengan jelas mengatakan bahawa mereka kena bunuh diri. Okey, untuk dosa syirik. Tetapi selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW, perkara ini telah ditukar ya, tak perlu ya, kita hanya perlu pertama ialah untuk bertaubat, menyesal daripada melakukan perkara tersebut, tidak melakukan perkara tersebut lagi, dan yang ketiga ialah melakukan kebaikan-kebaikan ya, terhadap apa yang kita lakukan tersebut. So syarat dia lebih ringan lagi. Jadi adakah kita nak bertaubat? Okay. Dah diringankan pun tak ada orang nak bertaubat. Wah, kita ni manusia yang berdosa. Setiap hari kita buat dosa. Tapi berapa ramai daripada kita yang bertaubat setiap hari? Jadi kita kena bertaubat setiap hari. Paling minimum pun katakan lepas sembahyang subuh kita buat solat taubat. Jadi oleh kerana kita selalu buat solat taubat, maka banyaklah dosa-dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah. Okay? So ini dari segi dosa syirik. Tapi korban yang pembohongan terbesar ialah pengorbanan Nabi Isa AS untuk menyelamatkan orang Kristian. Ini pegangan orang Kristian. Sampai sekarang ni pun orang Kristian. Dan ini dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikut persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi yang ini pun sampai sekarang. Bila yang conclusionnya mereka decide untuk kata Nabi Isa, itu pun bukannya 100%. Dalam satu mesyuarat yang dijalankan di Eropah, saya lupa tarikh dia exactly, lupa nak tulis kat sini. Mereka tak 100%. I think kalau tak silap saya hanya 10% saja yang bersetuju akhirnya bahawa yang disalib itu ialah Nabi Isa AS, dan mereka menganggapkan itulah sebab disalib kerana untuk menyelamatkan orang Kristian. So ini pembohongan yang besar lah. Dan malangnya kita orang Islam ni dah tengok apa yang kita diperlukan ya, untuk menjadi orang Islam. Dia kata, oh baik aku jadi Kristian. Auzubillah min zalik. Pasal Nabi Isa dah bunuh diri dia untuk kita. Yang itu tak betul. Nanti besok akhirat, besok Tuhan akan seksa ya, siapa yang mengata seperti berikut ya, sebab dia telah dijatuhkan ini. Memang Allah akan hukum mereka siapa yang mengata begitu. Cuma itulah kita agak sedih lah.
Kerana kalau kita tengok dari segi agama seluruh dunia pada ketika ini, orang Kristian yang percaya kepada apa yang saya cakapkan itu ada lebih kurang 2.38 bilion. Jadi ramai. Bukannya sikit yang mempercayai pembohongan tersebut. And malangnya mereka ni ikut-ikut saja. Jadi masalah kita ni bila kita ikut-ikut orang, kita sendiri tak membaca, tendensi kita akan ikut benda yang tak betul. Jadi dalam hal ini kalau kita tanya sebarang padri yang berilmu, betul ke Nabi Isa tu disalib? Dia sendiri akan jawab, dia pun tak tahu. Kerana sampai sekarang pun padri-padri kalau kita tanya yang padri yang berilmu lah, janganlah cari padri yang tak reti. Yang tak reti ni, dia percaya ikut je lah, dia kata betul lah tu. Tapi kalau mintakan dia bukti, dalam Al-Quran dia katakan bahawa sesiapa yang mengatakan bahawa Isa disalib itu, marilah kita bersumpah dengan nama Allah, laknat bagi sesiapa yang mengatakan itu. Sampai sekarang Quran challenge itu tak ada siapa pun berani nak lawan itu. Sampai Pope pun sendiri tak berani. Jadi nak menunjukkan bahawa ini adalah satu pembohongan yang besar. Dan that's why yang kita kena baca Al-Quran. Dalam Al-Quran dia cerita kepada kita apa yang kita kena lakukan terhadap orang-orang seperti ini. Dan mereka ni pergi daripada kampung ke kampung. Dan bagi umat Islam yang masih lemah dia punya kefahaman dia punya Islam dan mereka tidak membaca Al-Quran, maka dia akan ditipu oleh orang Kristian ni. Jadi kita harap walaupun nampak statistik ini, tetapi ikut statistik yang terbaru sekarang ni, orang Islam dah pun melebihi daripada orang Kristian. So orang Kristian ni dia tak ada dia punya agama bukan a way of life, bukannya kehidupan, tetapi ianya adalah sembahan-sembahan yang mungkin menyelamatkan diri saja. Jadi dia pun boleh buat statistik yang besar, tetapi yang sebenarnya tak ramai yang sebenarnya. So itulah dianya. Ini adalah kekeliruan yang paling besar sekali lah. Kalau nak tengok nombor dia ni memang paling besar sekali. Tapi malangnya kita umat Islam tak sedar ini pun. Tak sedar. Jadi bila kita tak sedar, selalunya kita akan dipermainkan oleh orang Kristian. Auzubillah min zalik. Okay. Korban nyawa dalam sejarah, terutama dalam peperangan, kita dapati yang paling famous sekali bagi kita di kawasan timur ni ialah kamikaze lah, ataupun satu lagi istilah yang selalu digunakan ialah harakiri. Harakiri. Kamikaze ialah pilot kapal terbang Jepun yang telah membunuh diri mereka untuk katakan dia menyerang satu kapal perang, maka dia bunuh diri dia dengan membawa kapal terbang dia menjunam jatuh ke atas kapal yang nak diserang itu. Ataupun kalaulah dia dapati bahawa dia dah nak kalah dan dia mengaku disebabkan oleh kelemahan dia, maka dia akan bunuh diri dia sendiri. Itu dinamakan harakiri. Harakiri. Jadi ini adalah dua pembunuhan yang Islam anggap adalah untuk peperangan mungkin boleh, mungkin boleh. Nanti saya akan bagi pandangan. Tetapi untuk membunuh diri itu tak boleh. Dalam Islam tak ada. Kalaulah katakan kita gagal peperiksaan, kita nak bunuh diri kita kan itu pun tak betul. Itu salah. Itu menunjukkan kita putus asa. Putus asa dalam Islam ini dosa dia dosa besar. Dosa besar juga. Dan dalam Islam ada yang kita panggil sebagai jihad. Jihad, iaitu membunuh diri kita. Saya nak explain pasal jihad ni supaya lebih jelas mengenai perkara ini. Dalam Islam, keinginan untuk mati dalam jihad ini diistilahkan sebagai asyahid, asyahid, ataupun mencari kesyahidan, asyahid. Di dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya
untuk mencari keredaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba ini. Ini kalau kita baca tafsir dia, Yusuf Qaradawi menyebut tentang kebolehan perbuatan bom bunuh diri yang dilakukan di Palestin. Bahawa perubatan bunuh diri ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berlawanan Palestin untuk melawan penduduk Zionis tidak termasuk dalam hal yang dilarang ikut Qaradawi lah. Walaupun yang menjadi korban adalah penduduk awam. Ini dalam buku dia. Kalau nak baca buku Fiqh Al-Jihad. Ya. Yang ini buku Yusuf Qaradawi. Okey, itu pandangan dia lah. Bagi saya sendiri, kalau involve awam, saya tak bersetuju lah. Itu pandangan saya lah. Wallahualam. Jadi memang ada ya dalam Islam keinginan untuk mati syahid itu adalah sebahagian daripada agama kita. Agama kita. Dan hendaklah kita, dan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini, memang Allah menyukai perkara ini sebagai menunjukkan ya ultimate pengorbanan kita. Okey, bunuh diri. Bagaimana pula dengan bunuh diri? Apa orang kata macam apa minta untuk jadi syahid dan disebut pun nampak macam dia bunuh diri juga. Ataupun intihar itu pun adalah bunuh diri. Jadi itu adalah keinginan untuk mati. Cuma bezanya di antara keduanya, satu itu adalah bagi berlawan dengan musuh. Tapi lagi satu adalah rasa dia kerana dia putus asa. Jadi itu bezanya. Bunuh diri, kalau syahid tadi dia untuk mencari apa orang kata untuk bagi tujuan berlawan, tetapi yang lagi satu ialah kerana putus asa. Okay. Jadi bunuh diri yang dikatakan putus asa itu terbentuk kerana masalah cinta ke, gagal peperiksaan ke, kemurungan ke, tekanan mental ke, hilang pekerjaan, hilang tempat pergantungan dan peperangan. Jadi ini ada kemungkinan untuk bunuh diri. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berdasarkan atas dasar suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi kita juga dilarang. Wala taqtulu anfusakum. Jadi kita janganlah membunuh diri kamu sendiri. Ikut hadis Al-Bukhari yang ke-139. Diceritakan bahawa orang yang membunuh diri ini, bila dia mati nanti, lepas dia bunuh diri, dia matilah. Kalaulah katakan dia membunuh diri itu dengan terjun daripada gunung, besok di akhirat besok dia akan dalam neraka, besok dia akan sentiasa terjun daripada atas gunung, jatuh kena mati. Lepas tu dia tahu dia naik balik atas bukit tu, dia akan turun balik, jatuh dia mati. Dan ia akan lakukannya selama-lamanya. Kalau dia makan racun, kalau dia mati, ya, bunuh diri kerana dia makan racun, maka nanti di akhirat nanti dia akan sentiasa makan racun tu. Racun tu, apabila dia makan, dia mati, kemudian dia hidupkan dia Allah balik. Makan lagi racun itu, mati balik. Makan racun, mati balik. Jadi itulah dia balasan bagi orang yang membunuh diri. Tuhan tengok apa dia. Kalau dia jenis yang tembak dekat mulut dia, maka bila dia tembak kat mulut dia, dia mati, maka dia akan, di akhirat besok, Allah akan bagi dia satu pistol, dia tembak diri dia lagi sekali, dia mati lagi, dia tembak lagi diri dia, mati lagi sampai habis-habisan. Tak habis-habis, kerja dia itu saja. Dan seterusnya lah. Itu ada hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang ke-139. So jangan main-main. Ya, bunuh diri ini bukan main-main. Jangan ingat
kita bila bunuh diri itu habislah semua isu cinta, kemurungan, tekanan mental, hilang pekerjaan, tak ada. Tak habis. Dia akan bawa ke akhirat nanti. Ke akhirat nanti akan tahu lagi betapa seksanya kerana membunuh diri. So saya harap, especially yang anak-anak muda ya, jangan guna option ini. Jangan guna option ini. Ini is not an option. Okay? Okay. Jadi tu ada, tapi kalau kita tengok dari segi agama selain daripada agama kita, agama Islam, selalunya dikaitkan dengan manusia ya. Sebagai contoh penduduk Mexico ya, dia menyembah dewa matahari, maka dia akan menyembahkan jantung dan darah manusia sebagai pengorbanan. Begitu juga dengan Viking ya, di Skandinavia, dia menyembah dewa Odin ya, maka korban mereka adalah pemuka-pemuka agama. Di Timur Tengah, suku kanan yang bermukim di Iraq mengorbankan bayi untuk dewa Baal. Begitu juga di Mesir ya, gadis cantik untuk Dewi Sungai Nil. Jadi kita dapati bahawa kebanyakannya bila dia kata keagamaan mestilah berkait dengan pembunuhan ataupun pengorbanan manusia ya. Jadi Islam mensyariatkan korban, dikembalikan kepada peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Ismail ya. Apa yang kita dapati ialah walaupun ya, nampak macam as if Nabi Ibrahim akan korban anaknya Ismail, tetapi kita dapati bahawa Allah menggantikan ya, Ismail dengan seekor kibas ya, dengan seekor kibas. Jadi dengan itu ya, penyembelihan manusia itu tidak berlaku, maka berlakulah penyembelihan binatang. Dan itulah menjadi asas kepada semua ibadah orang Islam. Itu dalam surah Asy-Syafat ayat 102 hingga 107 yang boleh kita rujukkan dari situ. Okay. Digantikan dengan seekor domba. Jadi bukanlah berarti manusia itu terlalu mahal, tetapi kerana Allah punya kasih sayang, ditukarkannya kepada binatang. Okay. Jadi inilah dia dasar pada syariat korban yang dilakukan pada raya haji. Okay. Jadi korban sebagai ibadat ni, actually dia bermula, itu title kita ni, kuno ya. Kuno, mengapa yang ancient sangat? Kerana dia bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi dah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ini cerita mengenai Habil dan Kabil. Seorang telah memberi korban dan lagi seorang pun memberi korban. Tetapi korban seorang lagi diterima, lagi seorang lagi tidak diterima. So mengikut dia punya tafsir ya. Ada seorangnya Kabil memberi, dia seorang pemilik kambing, jadi dia bagi kambing paling bernilai ya, yang paling gemuk dan yang terbaik. Maka mana lagi seorang dia adalah hasil tanaman yang paling buruk dan tak elok. Maka Allah tak nak terima ya, benda yang buruk dan yang tak elok ni. Jadi kita dapati ini adalah asas ya, kepada korban ya, korban yang dah kita lakukan. Yang terbaik sekali. Okey. Okey. Ini cerita Nabi Ibrahim di mana dia telah bermimpi dan maka dia pun melakukan korban tersebut ya. Dan perlu diingatkan ya, dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
Jadi daging dan darah itu sebenarnya takkan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai ialah ketakwaan kamu. Jadi ingat ya, bahawa walaupun kita nampak kita sembelih binatang tu dan kita lihat bagaimana darah terpancut keluar ya, daripada kawasan yang disembelih itu semua takkan pergi kepada Allah. Yang hanya akan pergi ialah niat kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang itu akan pergi. Di syarat korban ini, mana ketahui mestilah mempunyai ciri-ciri tidak cacat, tidak sakit, tidak buta, tidak kurap, tidak kurus. Jadi dia mesti perfect ya. Satu binatang yang perfect. Di jenis-jenis korban ni pun adalah haiwan ternakan seperti unta, lembu, kerbau ataupun kambing. Jadi itulah adalah korban ya, yang dibenarkan oleh Islam ya. Dan ini sebagai contohlah, kalau unta dia umur lebih kurang 5 tahun, kalau lembu dia umur 2 tahun, kalau kambing 2 tahun, kalau biri-biri dalam umur 1 tahun. Dan pembahagiannya pula ialah 1/3 pihak yang berkorban dan ahli keluarganya, 1/3 fakir dan miskin, dan 1/3 sahabat handai termasuk orang kaya ataupun jiran-jiran. Jadi itu pembahagian daging korban. Dan kalaulah kita nak korban, kita boleh berkongsi untuk unta 7 orang, untuk lembu pun 7 orang, tetapi untuk kambing hanya 1 orang saja. Jadi nak korban ni waktu dia, kalaulah kita seorang je nak korban untuk diri kita saja, maka eloklah cari kambing. Kalau tidak, kita berkongsilah untuk lembu dan juga unta. Kalau lembu 7 bahagian ya. Jadi kita boleh cari 6 orang lagi untuk kongsi 1 lembu. Okey. Jadi penyembelihan ni perlu dilakukan ya. Zabihah ya. Dengan memotong halkum bagi haiwan seperti kambing dan lembu, ataupun dia punya nahar ya. Kalaulah dia panjang ya, leher dia panjang seperti unta, ostrich, dan kalaulah tak, kita boleh luka kat mana-mana pun boleh juga ya, menyembelih haiwan di halkum ataupun di labah. Tu dia nampak tu. Kalau kita nak sembelih, kita kena sembelih, sebagai contoh ya, untuk kambing di belah kiri ni, kita potong daripada belah bawah ya, kita potong dari belah bawah dan kita akan potong ni. Iaitu kita akan potong ini. Ini adalah saluran makanan dia. Kita akan potong saluran pernafasan dia, ni yang putih ni. Kemudian kita akan potong ada 2 urat sini, iaitu jugular artery dan carotid vena. So semua ni kena putus ya, bila kita sembelih. Jadi bila kita sembelih ni, semua ni putus, barulah dianggapkan penyembelihan itu berjalan dengan baik. Yang jadi masalahnya selalunya ya, kerana bagi sesiapa yang tak reti memotong ni, dia potong selalunya dia termis salah satu daripada ni, sama ada arteri jugular arteri ataupun carotid vena ni. Selalu yang itu dia pun tak potong. Jadi bila dia tak potong, dia pun heran, pasal apa kerbau ni ataupun kambing ni masih hidup lagi, dia tak mati-mati. Dia meloncat lagi, berjalan rata-rata, kerana dia tak putus itu. So dia kena putuskan juga. Selagi dia tak putus, dia tak akan mati. Dia tak mati. Dan lagi satu, mengikut kajian kesihatan ya, bila putus kedua-duanya itu, maka darah-darah yang berada di dalam badan binatang itu akan terkeluar ya, daripada situ. Dan memang dia akan keluar dengan banyak sekali ya. Kalau siapa yang tak tahan tengok darah, memang tak digalakkan untuk pergi dalam penyembelihan ini. Jadi kita akan dapati darah akan keluar dengan banyak sekali. Dan kalaulah kita sembelih tengok-tengok tak keluar darah, dan tak putuslah dua-dua ya, tak putus dua-dua tersebut. So kalau kita tengok untuk lembu ya, kita sembelih dekat tepi sini. Untuk mana saya punya arrow dah hilang lah. Tak jumpa lah. Okey, untuk ni dia. Untuk lembu dekat sini kita sembelih daripada bawah lah, kita sembelih ke atas. Dan untuk unta dia dekat sini ya, jangan potong kat sini. Potong kat sini dia tak mati juga. Jadi kena potong betul-betul dekat ni, antara 2 ni, potong kat sini. Jadi kalau unta kat tepi ni,
Kalau ini samalah dekat sini, tepi sini. Kena potong. Jadi barulah penyembelihan itu berlaku dengan baik. Ya. Istilah penyembelihan ini ada beberapa ya kita guna untuk penyembelihan. Pertama untuk korban, yang tadi yang saya ceritakan tadi adalah untuk korban. Untuk akikah juga ialah special name ya, untuk kalau lagi untuk akikah ialah untuk bagi kita menyambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Jadi jika anak lelaki disunatkan menyembelih 2 ekor kambing, dan kalau perempuan disunatkan menyembelih seekor kambing. Jadi itu adalah galakannya daripada Rasulullah ya, untuk apabila kita bersyukur ya kerana kita dapat anak. So itu adalah akikah. Selain daripada akikah adalah dam. Ini terutama ni sekarang di musim haji. Kalaulah dam sembelih ini apabila kita meninggalkan wajib haji ataupun mengerjakan haji tamattu, maka ataupun kadang meninggalkan wukuf, maka kita kena sembelih seekor kambing. Ataupun kalaulah kita melakukan larangan semasa ihram, juga kena melakukan dam. Dan sebab kehalangan, maknanya tiba-tiba kita dah niat untuk pergi haji, tiba-tiba tak dapat hadir, maka kita kena sembelih seekor kambing. Okey, kalaulah sama je memotong tubuhan atau membunuh binatang buruan juga kena sembelih kambing. Ataupun kalau kita melakukan persetubuhan juga kena menyembelih seekor kambing. Unta, bukan kambing lagi dah, unta. Jadi itu adalah dam, dinamakan dam. Jadi sembelih itu bergantung lah, jadi bergantung pada niat. Kita kena niat accordingly. Lagi satu ialah nazar. Nazar, apabila ada dalam nazar tu cakap kita nak sembelih, maka kita kena sembelih. Kena sembelih. Itu istilah sembelihan. Korban, akikah, dam ataupun dan nazar. Nazar itu adalah 3 bentuk sembelihan. Pengorbanan ni kalau kita tengok ya, yang saya sebutkan nyawa, syirik, peperangan, binatang dan lain-lain harta ni, dan juga lain lagi pengorbanan dari segi keluarga, daripada jiran, masyarakat, daerah, negeri, negara, rantau, dunia, agama, bangsa, keturunan pun ada juga pengorbanan dia ya, yang boleh kita lakukan. Tapi kita jangan tengok itu sebagai pengorbanan. Ini yang menjadi masalah kita sekarang ni. Kerana we are selfish. Kita selfish ya. Ini adalah, kalau ini dalam bahasa Inggeris ya. Ejaan dia sebetulnya S-E-L. Selfish ya, kita selfish. Kerana kita ingatkan bahawa ini semua kita punya. Harta itu kita punya, nyawa kita punya, keluarga kita punya, masyarakat kita punya, daerah kita punya, semua kita punya. That is what saya masukkan dengan selfish. Jadi kalau kita memikirkan macam itu, yang sebenarnya kita salah. Ya? Kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Anggapkan pengorbanan itu sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Ya? Hati kita mesti mengingatkan kepada Allah bila kita membuat pengorbanan-pengorbanan ini. Sama ada dalam bentuk nyawa, binatang, harta, keluarga, jiran, masyarakat, daerah, negeri, negara, rantau, dunia, agama, bangsa dan keturunan. Itu semua pengorbanan kita buat kerana kita bersyukur kepada Allah. Okay? So kalau kita boleh mempunyai attitude seperti itu, maka bila kita nak lakukan pengorbanan itu, dia akan lebih mudah. Lebih mudah. Daripada kita mengatakan ini semua adalah kita punya, jadi susah kita nak. Selalu bila anak punya apa semua ni, dia susah nak bagi orang. So, konsep hidup sebenarnya kita bukan pemilik. Kita ni peminjam je. Kita pinjam daripada hak Allah. Jadi semua benda yang ada ni semuanya daripada Allah. Rezeki daripada Allah, harta kita daripada Allah. Jadi konsep pinjam ni, bila kita pinjam daripada Allah, maka kita kena pulang balik. Jangan kita ambil sendiri, bawa pergi kata-kata ni saya punya, orang lain tak boleh kacau apa semua. Jangan. Kerana ini semua Allah punya. So kita, bila Allah dah pinjam bagi kita, maka kita akan boleh pulangkan balik kepada Allah. Jadi Allah, apa kata Nabi Muhammad SAW mengajar kita supaya bersederhana. Jadi bila kita ingat bahawa ini bukan kita punya, maka kita akan bersederhana dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh merasa qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang kita ada.
Jadi hidup seperti ini yang sebenarnya tidak memenangkan kita. Kerana kita menganggap bahawa takdir itu adalah satu ketetapan Allah, maka ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Dan apa lagi benda-benda lain tu semua itu adalah tak baik. Apa yang Allah tetap itulah terbaik. Jadi ada kalanya kita tak dapat sesuatu. Tapi kita ingat yang mungkin apabila kita tak dapat benda tu, maka Allah akan beri kita benda lain yang lebih baik lagi. Kerana semuanya berpunca daripada Allah. Jadi kita mesti bersyukur ya pada apa yang kita dapat. Dan syukur ini penting ya. Kerana Allah tu tak ada limit. Bila kita bersyukur pada Allah, Allah akan beri kita nikmat lagi. Akan bagi lagi nikmat kita. Dia bukan macam ibu bapa kita. Bila kita minta, kita terima kasih. Ibu bapa kita limited je duit dia. Tak banyak. Tapi elok kita bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah ni dia unlimited ya semuanya. Jadi mudah untuk kita dapat. Dan apabila kita bersyukur, maka dia akan menenangkan diri kita. Dan ini akan mengubat penyakit hati kita yang sentiasa nak benda itu, nak benda ini. Jadi pernahkah berfikir ya, bila kita berfikir perkara ni, bersyukur ni, maka kita tak lalai daripada apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jadi dengan itu ya, kita perlu mengubah ya, segala apa yang kita lihat. Ya, kita perlu mempunyai satu pandangan yang berbeza ya, selepas mendengar ini. Jadi korban ini disyariatkan bagi mengingatkan manusia bahawa jalan menuju kesejahteraan, kebahagiaan memerlukan pengorbanan. Akan tetapi korban bukan manusia ya, tetapi nilai-nilainya. Okay? Dan sebagai tanda bahawa itu harus ditunaikan, korban adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, maka kita hilangkan dia dari diri kita. Jadi dengan itu kita kena ada keikhlasan dan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah cermin antara lain ya. Bila kita bahagikan kepada manusia lain, kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan ini akan mendekatkan kita kepada Allah, dan dengan itu ya, ini akan membantu kita untuk berkorban lebih banyak lagi. Okay. Jadi, apakah implikasi dia kepada negara? Ya, kita tengok pemimpin kita perlu mempunyai komitmen untuk membahagia dan mensejahterakan rakyat ya. Dah 60 tahun dah kita merdeka, tapi masih ada ramai lagi orang yang miskin. Jadi rakyat kita menderita. Kenapa perkara ni dibiarkan begitu lama ya? Jadi pemimpin-pemimpin kita perlu berkorban. Janganlah ambil keuntungan banyak sangat ya. Sekarang ni ambil banyak-banyak, bukannya ambil ratus-ratus, tetapi juta, bilion. Bukan itu sikit. Berpesta, ini satu budaya yang amat buruk di Malaysia ni, iaitu berpesta. Paling minimum bila perkahwinan, berpesta. Kalau tidak, pesta-pesta lain ya. Terlalu banyak pesta ya, sampai upacara dia seperti itu upacara yang mewah. Ini kehadiran bencana macam pandemik ini sepatutnya menyedarkan kita supaya jangan buat perkara ini. Jadi falsafah korban yang kita warisi daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu perlu kita jangan lupakan. Jadi negara ini perlu ada pemimpin dan elit ekonomi yang sentiasa mencari keadilan dalam sosial ekonomi. Jangan dia jadi sebagai retorika politik. Nanti election nak dekat nanti baru dia dicari macam mana nak bantu. Tapi masa ni baru tahu je. Okey, jadi semangat berkorban ni perlu ada. Kita kena ingat ya, dia kita akan mati. Dan masa untuk kita berkorban inilah dia masanya ya, sebelum kita mati. Okay? Masa ni apa orang kata, kita perlu ya menghadapi perkara dengan optimistik. Bangun bersama dan bermula dari niat yang suci kerana Allah. Kita buat ni hanya kerana Allah, dan kita lakukan dengan tindakan nyata yang profesional dan ikhlas. InsyaAllah Allah akan membantu kita nanti. Okay? Jadi kita memang duk mencari orang yang mahu berkorban dan berjihad melawan COVID-19 ini dan melakukan protokol kesihatan yang bersesuaian. Jadi kita belum sampai ya ke batas yang kritis di mana Allah tidak akan menolong kita. Jadi orang baik masih banyak. Mereka diharapkan akan tampil ke depan dan menyelamat kita masa depan kita. Di bulan suci Ramadan baru saja berlepas. Jadi kita harap nilai-nilai rohani dan
kesolehan yang kita dapat daripada Ramadan itu dan diterleni oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu akan kita bawa ke depan. Bangunkan kembali bangsa yang masih kial ini dalam kesusahan ekonomi, dalam kesusahan kesihatan dan lain-lain. Kita tak boleh tenggelam dalam laut pesimisme. Kalau kita biari kita hanyut, maka kita akan rugi. Sebab ia akan membuktikan jatuhnya satu bangsa. Jadi kita perlu perbaiki mana yang rosak, dan jangan kita rosakkan lagi. Jika memang kita tidak mahu menjadi bangsa yang kotor. Okay? Hanya dengan sama persaudaraan dan persatuan saja yang kita boleh hadapi perkara ini. Nabi Ibrahim adalah contoh kita. Lebah menjadi kehormat disebut dalam Al-Quran kerana ia dapat bermanfaat kepada manusia. Ya? Alam raya dunia ini kita cintai kerana ia memberi kita segala sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai sumber kehidupan. Kerana itu nilai seorang hamba di situ hanya ditentukan oleh mana pengorbanannya. Jadi lagi tinggi kita berkorban, maka lagi baiklah kita. Kita semua dituntut untuk berkorban sesuai dengan tugas dan profesional kita. Bagi tiap kita ada kita punya kelebihan-kelebihan. Jadi pemimpin yang diamanahkan sebagai pemimpin nak berkorban juga demi menegak persamaan, persaudaraan, keadilan sosial dan lain-lain. Dan menjadi harapan kita akan timbul di keadilan. Bukan hanya di mahkamah-mahkamah, tetapi di seluruh kehidupan kita mesti ada keadilan. Jangan sampai di mana kita nak cari keadilan pun tak boleh. Even dekat mahkamah pun tak boleh jumpa ahli keadilan. Jadi kalau ini berlaku memang susah lagi. Anak-anak muda kena turut berkorban dengan melengkapkan diri dengan modal ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bersihkan diri dari kebiasaan yang salah dan tercela. Jangan berbangga kerana memakai pakaian atau minum arak dan minum keras dan dadah. Ini tak guna semuanya. Ya. Pelangganlah mereka yang telah sukses dalam kebajikan. Jangan meniru langkah orang tua yang telah mengotori lembaran hidupnya dengan macam-macam perbuatan yang memalukan. Siapkan diri untuk menjadi pemimpin hari esok. Cerah, luhur dan mulia. Akhirnya dalam cara reformasi, pengorbanan kita dalam wujud membangunkan kualitas diri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara ini sangat diperlukan. Mari kita arah pengorbanan itu membangunkan daerah kita supaya dia menuju kepada balda tayyibatin warahmah ghafur. Okay? Mengatasi segala masalah yang ada dan yang sudah menelan banyak korban, kemiskinan, pengangguran serta kekacauan kerusakan dengan menampilkan semangat pengorbanan dan kerja keras yang diiringi kerja etos yang tinggi, perilaku sopan, ramah, lemah lembut dan bersikap rasional. Dan tentukan semua ini jauh lebih produktif. Dan setelah itu kita buat agenda baru. Dewasa ini sudah cukup banyak yang berkorban. Hanya sayang masih ada saja manusia yang rela mengorbankan manusia. Inilah yang kita boleh harap sangat. Semoga momentum di bulan haji dan ibadah korban ini akan menyiapkan diri kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Sekaligus sebagai rasa tanggungjawab kita terhadap masa depan umat. Kesimpulannya, katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu serta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatari, rugi dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dari jihadnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Demikianlah kamu mengetahui makna slogan abadimu, al-mautu fi sabili, asma amanina. Gugur syahid di jalan Allah adalah setinggi-tinggi cita-cita kami. Begitulah sewajarnya ibadah haji dan korban ini mestilah meningkatkan semangat berjuang dan iltizam kita menuju kemenangan dunia dan akhirat. Semoga kita dan juga murtabatkan Islam sebagai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Kamarul atas pengisian ataupun perkongsian tentang sains korban, iaitu ibadah kuno yang
dikelirui. Jadi apa yang saya boleh recap balik, kita tengok balik ada beberapa korban yang Prof telah huraikan berkenaan nyawa, harta kan. So bila Prof bercakap tentang Nabi Musa yang kaum dia menyembah lembu semua tu kan. So kita macam lihat baliklah kemudian cara taubat kaum Nabi Isa dengan cara kena bunuh diri. Tapi kita kasih dan sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ni mudah dah. Prof highlight tadi kan, macam kita boleh bertaubat dengan buat makin solat taubat supaya dan buat kebaikan lah untuk kita menyesali perkara dosa-dosa kita yang lalu. Lepas tu saya tertarik bila Prof tunjuk tentang slaughtering, tentang penyembelihanan kepada beberapa binatang macam mana. So sebenarnya bagi saya itu adalah salah satu perkara yang macam kita, kat sini rupanya kalau untuk unta, kat sini rupanya kalau macam kita orang dulu food tech ada cost meat tech, teknologi daging kan. Kita orang pun ada juga sembelih itik dengan ayam. Lepas tu ada few ayam yang tak dapat dimakan, ada sebab tak slaughter betul-betul. Ada urat yang tak kena lah. So ayam tu tak boleh makan macam tu lah. So bila ini pun kiranya macam benda ni adalah sesuatu yang macam ni lah, benda dalaman. So benda tu adalah sains yang orang awam pun kena tahu benda tu. Okay, jadi menariklah perkongsian Prof pada malam ini. Mungkin saya boleh buka ruang untuk persoalan. Kalau ada sesiapa untuk memberikan pandangan ke, silakan. Dr. Wan ke? Dr. Wan Jasima? Makanan ni. Okay, kalau tak ada mungkin itulah saya pun mengumpul untuk bertanya soalan. Mungkinlah mungkin kepada pendapat Prof lah. Apa pendapat Prof tentang pengorbanan saya nak cakap tentang kiranya kalau macam sekarang ni definisi pengorbanan tu kita boleh meletakkan kepada perkara-perkara macam kita korban secara ibadah kan, tapi sebenarnya dari sudut spiritual kita kan, macam mana kita berkorban. Sebabnya saya teringat satu baru-baru ni yang cerita Mak Kilau semua tu kan, bila saya tengok satu statement ni, kita rancak nak mengagungkan macam nak belajar silat, tapi kat mana agama tu diri kita mengorbankan untuk pergi ke masjid, semua berjemaah macam tu. Kiranya itu pun saya rasa dalam konsep ataupun dalam topik pengorbanan ni kan. So yalah kiranya istilahnya nak cakap ni itu hari raya korban, tapi daripada sudut kita sendiri untuk melakukan pengorbanan atas ibadah-ibadah yang memang yang sepatutnya ni, mungkin Prof ada pendapat untuk dikongsikan. Silakan Prof. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut ya. Saya sebenarnya nak highlightkan bahawa ada misunderstanding dari segi pengorbanan ni. Bila kita kata kita korban sebagai contoh pada negara ataupun pada keluarga, yang itu sebenarnya tak betul. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah, maka kita lakukan pengorbanan tersebut. Jadi bila kita sebutkan dia kaitkan direct kepada ana ni dalam bahasa Arabnya aku ya, mengaitkannya kepada aku yang berkorban, maka dia dah jadi salah. Jadi yang ini yang kita kena berhati-hati ya dalam kita melakukan pengorbanan. Kerana kita kena ingat bahawa bila kita berkorban, basically kita pulang balik kepada Allah. Apa dia hak dia, itu memang hak Allah, dan kita tak ada pilihan melainkan kita bersyukur bahawa kita boleh melaksanakan tanggungjawab tersebut. Satu contoh yang selalu ada seorang ulama gunakan, which saya amat tertarik, dia ni seorang ulama daripada Indonesia. Dia suka tanya soalan ini. Katakanlah dia kata suami isteri dekat rumah, dia kata,
suami dia sebelum pergi kerja lagi, so isteri dia menyediakan sarapan sedap-sedap apa semua. Tiba-tiba bila tiba masanya untuk suami dia pergi kerja, dia tak makan pun makanan yang susah-susah isteri dia dah sediakan. So isteri dia tu cakap, saya dah sanggup berkorban untuk bangun awal, menyediakan breakfast apa semua, and then, tapi tak makan. So apa orang kata, ulama tu tanya, adakah ini pengorbanan? Jadi saya pun boleh ingat itu pengorbanan. Rupanya tidak. Itu bukan pengorbanan. Perhubungan di antara isteri dengan suami atau suami dengan isteri itu adalah tanggungjawab yang Allah telah tetapkan. Seorang suami, tanggungjawab dia ialah memastikan apa sebagai contoh nafkah hidup sama ada dari segi kewangan dan lain-lain. Lagi itu, dia make sure mesti masuk ke dalam keluarga itu. Tanggungjawab isteri juga ada dia punya tanggungjawab dia sendiri. Jadi kalaulah dalam kes ini, dalam menyediakan sarapan ini, adakah itu tanggungjawab isteri? Kalaulah ianya bukan tanggungjawab isteri, maka isteri melakukannya kerana dia ingin mendapatkan apa orang kata daripada Allah. Ya, sama ada Allah akan terima atau tidak itu sebagai satu usaha dia. Kalau Allah terima dia itu sebagai satu usaha, maka doesn't matter suami dia nak makan ke tak nak makan ke, it doesn't matter. Because yang paling matternya, which apa orang kata ulama itu kata ialah dalam kita melakukan sesuatu, kita jangan peduli apa orang lain fikir. Jangan peduli apa orang lain kata. Kerana itu tak guna. Mereka bukan boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Mereka bukan boleh memasukkan kita ke dalam neraka. Even dari tahap suami pun, kalau dia tak makan pun, dia tak boleh bawa pun. Yang boleh menentukan kita masuk syurga ke, masuk neraka ke, ialah Allah. Jadi, why not kita please Allah? Kita korban kerana apa? Kerana Allah. Kita lakukan sesuatu itu walaupun untuk family kita, kita korbankan kerana Allah juga. Walaupun dia punya apa orang kata, the first person yang akan terima adalah family kita, tetapi still ialah kerana Allah. Mengapa saya nak emphasis sangat perkara ini? Kerana kalau tidak, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kerana kita tengok usaha-usaha kita tersebut telah tidak tidak mendapat quote unquote respon yang sepatutnya daripada orang yang kita harap akan menerima apa pengorbanan kita. Tetapi kalau kita mentally, secara mental kita dah kata bahawa kita buat ni kerana Allah. Allah dah janji dah. Dan sesiapa buat untuk aku akan bagi dia whatever dia nak. So kita tak ada risau. Kita tak ada pening kepala. Kerana tak perlu pening pun. Kalau dia tak nak makan, tak apalah aku makan. Sebagai contoh. Tak payah pening-pening. Tak payah susah-susah hati. Kerana kita tahu kita telah mementingkan apa yang Allah mahu. Jadi as long as kita berpegang kepada itu, saya ingat kita tidak akan mempunyai masalah murung, susah hati dan lain-lain lagi. Ini semua akan timbul apabila kita pergi kepada sifat ananiyah kita. Iaitu mengatakan aku buat itu, aku buat ini. Dan bukannya kita buat itu kerana Allah semata-mata. Jadi itulah dia konsep tu yang sebenarnya. That is the idea that I'm trying to portray dalam tajuk. That's why saya sebut dikelirukan. Kerana dikelirukan dari sudut target itu, korban tu dah tersalah target. Orang dah anggapkan bahawa korban itu adalah diri dia. Jadi bila dia buat macam tu, banyak benda akan timbul nanti akan menyebabkan banyak masalah. Wallahualam. Terima kasih Prof atas jawapan tu. Jadi yalah, kita kadang-kadang terguna pun tersalah termain. So sebenarnya itu adalah mungkin saya boleh kata macam tanggungjawab diri sendirilah kan. Mungkin term tu tak sesuai, bukanlah dikorbankan, tapi itulah perkara-perkara yang perlu kita syukurilah sebenarnya kalau kita dapat buat benda tu, sebab kita serah diri kepada Tuhan, kita buat tu memang semata-mata kerana Allah SWT. Okay Prof, terima kasih banyak atas
jawapan yang diberikan ataupun pandangan Prof sendiri. Mungkin kalau ada ke soalan daripada audiens? Kalau tak ada, mungkin saya ingin serahkan kembali kepada Prof untuk membuat konklusi lah daripada tajuk kita pada malam ini. Silakan Prof. Okey, terima kasih. Kita akan menyambut Aidiladha sikit lagi ya. Mungkin hari Ahad ya, tak silap. Hari Ahad ya. Hari Sabtu ya ke? Jadi apa nama? Ya? Apa, Raya Haji ke? Hari Haji. 10 hari bulan Ahad. Hari Ahad. Jadi kita akan menyambut hari Ahad ini. Kebanyakan kita akan berkorban dan saya harap pengorbanan kita kita akan anggap itu sebagai kesyukuran rather than menganggapkan ia sebagai pengorbanan. Walaupun dari segi hakikat agamanya berarti kita still berkorban. Cuma kita kena bersyukur kepada Allah kerana ianya orang kata sesuatu yang kita dapat laksanakan dan di tempat lain ni mungkin orang lain tak boleh buat. Jadi mana yang tak boleh buat tu mungkin dia akan terlepas. Tetapi saya menggalakkan kalau boleh kita berniat ya, untuk setiap tahun sedia menjalankan korban. Question sama ada nanti ada duit ke tak ada duit ke, yang itu kita serah kepada Tuhan. Allah akan beri kita duit untuk kita berkorban. So paling minimum kalau boleh kita korban seekor kambing lah. Kalau tidak pun kita berkongsi dengan orang lain. Jadi korban ni yang sebenarnya dia basically memberitahu Allah bahawa kita berterima kasih ke atas rezeki yang Allah berikan. Setengah ulama dia kata kita buat sembahyang sunat akan apa orang kata juga satu cara untuk kita bersyukur ya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi selain daripada itu saya ingat untuk rezeki cara yang paling baik untuk kita bersyukur ialah dengan melakukan korban. Jadi secara tak langsung kita berkongsi dari segi apa orang kata sosioekonomi kita dengan orang-orang lain. Dan insya-Allah kita doakan Allah akan memberi kita lagi banyak lagi. Mungkin tahun ini kita buat kambing, tahun depan kita buat lembu, tahun lagi satu kita buatlah 2-3 ekor lagi lembu ke kambing ke. Jadi dengan itu apa orang kata nampak ya kita punya progress dalam kehidupan. So berhati-hatilah ya. Kerana korban ni boleh menyebabkan kita tersalah target. So itu sajalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Kamarul untuk topik kita pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan pada minggu hadapan kita akan memberi laluan kepada sambutan Hari Raya Aidiladha. Okay. Dan seterusnya kita akan bertemu semula pada 17 hari bulan Julai pada hari Ahad minggu berikutnya. InsyaAllah kita akan bersama Dr. Suki pula kupasan tentang Al-Quran. Jadi saya fikir itu sahaja untuk malam ini. Ribuan terima kasih kepada semua. Jadi kita boleh tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim.